tukang boria, tukang dikir barat, raja lawak di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah penghibur kepada orang-orang Mekah. Kalau Nabi baca Quran, dia buat konsert di sana. Kalau Nabi mengajar orang, dia buat konsert sebelah tempat Nabi mengajar. Mula-mula ramai, bila dia buat konsert, tinggal Nabi seorang-orang. Orang pakat lari pergi tengok konsertnya. Dia tidak mau Islam sampai bila-bila, tuan-tuan. Sampai dalam peperangan Badar pun, dia masih lagi tunjuk keras kepala dia. Akhirnya Nabi jatuhkan hukuman bunuh kepada dia. Siapa pula Uqbah bin Abi Mu'id? Uqbah bin Abi Mu'id adalah orang kaya, orang sombong, orang bongkak di Mekah. Dialah yang sponsor pembunuh-pembunuh untuk membunuh Rasulullah. Dialah orang kaya yang membiayai peperangan menentang Rasulullah dalam peperangan Badar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, anak dia, ada seorang anak yang bernama Walid bin Uqbah bin Abu Mu'id. Tuan-tuan, saya hari ini nak cerita banyak, kan? Tapi ialah keadaan persekitaran kita tu ya tak apa ni kan, panas tuan-tuan, tak apa sejuk. Cerita-cerita macam ni dia kena cerita duduk tenang-tenang, sejuk-sejuk, seronoklah cerita. Saya nak cerita ni tentang Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id yang mati dibunuh dalam peperangan Badar. Bapaknya itu mati dibunuh. Tuan-tuan pernah dengar cerita kan tentang perjanjian Hudaybiyah, yang kita pergi umrah, kita buat miqat di Hudaybiyah. Di situ dibuatkan satu perjanjian di antara Nabi Muhammad dengan orang kafir Mekah. Sebelum Nabi Muhammad sign agreement, MOU itu, agreement itu, orang kafir Quraisy menghantar 3 utusan pada Nabi Muhammad, minta berbincang dengan Nabi Muhammad, jangan masuk dalam Mekah, jangan buat ibadat dalam Mekah, jangan buat haji dalam Mekah, jangan umrah di Mekah, jangan tawaf. Kami tak mau Muhammad dan orang-orang Nabi Muhammad. Masa Nabi nak pergi ke Mekah dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad membawa 70 ekor binatang untuk dikorbankan, tapi dihalang di Hudaybiyah. Maka orang-orang kafir Quraisy menghantar 3 orang utusan untuk berbincang dengan Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad jangan langsung pijak Mekah. Dah kamu dapat Madinah, Madinah sudah, jangan main Mekah. Utusan yang pertama dihantarnya ialah, utusan yang dihantar oleh orang ni ialah orang kampung biasa, orang Mekah, orang kampung biasa. Bila dia orang Mekah, orang biasa punya Mekah, kamu pergi jumpa Muhammad, sebab dia kata Nabi Muhammad ni tak layak berunding dengan orang hebat-hebat, dia pun hantar orang biasa. Bila orang biasa ni jumpa Nabi Muhammad di Hudaybiyah, Nabi Muhammad layan dia macam orang kampung. Layan macam biasa, nyembang, bagi opok daun kurang, duk nyembang macam kita. Cuba tuan-tuan tengok orang kampung, dia layan orang macam mana? Dia layan, dia bagi dia bagi dia muayak, milk, kopi buah pula, ubi bakar, ubi rebus. Laju orang tu makan. Bila Nabi Muhammad layan dia macam biasa, dia kata, takkan orang macam ni nak dihalang masuk Mekah? Punya baik lah, punya ra'i lah. Dia balik ke Mekah, dia beritahu dekat orang kafir Quraisy, yang apa tu halang Muhammad pasal apa? Baik, dia layan aku ramah sungguh, hampa kata dia jahat, bohong hampa ya. Orang kafir Quraisy kata, hang yang kena bohong. Laka punya wakil, orang suruh bincang, hang sokong Muhammad pula. Hantar pula orang nombor 2, orang kaki semayang. Dia adalah keturunan yang menjaga Kaabah, keturunan yang duk bersih Masjidil Haram, keturunan yang duk jaga Kaabah. Dia pergi jumpa pula. Nabi tengok, dia ni nak duk jaga Kaabah ni. Pintu Kaabah pun dia pegang kunci, kelambu Kaabah pun dia duk tukar, Masjidil Haram dia duk masuk. Nabi kata, kita layan dia macam kita ni rajin buat ibadat.
kambing 70 ekor, unta 70 ekor ni letak di depan-depan sekali. Dia sampai dia tengok unta dengan kambing. Dia kata, Muhammad, pak siapa banyak kambing unta ni, pak siapa? Aku nak pergi korban di Mekah, tapi mereka duk halang aku pi. Tu, kalau aku nak buat apa? Aku nak pergi korban. Ni mereka duk halang aku masuk buat apa? Dia ni orang ibadat. Betulnya tu yang mereka duk halang mereka dah. Padahal dia pun kafir. Dia pun bukan Islam, tapi Nabi layan dia pasal dia ni rajin semayang, dia ni menjaga Kaabah. Nabi ambil dia, nak teka dia, Nabi tunjukkan ibadat. Tengok ada-ada tu semua main nak semayang tu, main nak tawaf semua tu. Pedang mereka pun tak ada apa, mereka bawa kambing dia. Silap sungguh orang kafir, orang Quraisy ni. Nanti saya balik beritahu, hang bukan main nak kacau, mereka main nak korban pun tak bagi. Punya buak-buak ni. Dia balik ke Mekah, dia habaq macam tu. Dia kata, apalah hamba ni, dia pun main nak korban, bawa lembu banyak-banyak nak makan yang bodok larang. Dia pun kena marah. Hang pun bodoh juga. Akhirnya dihantar ni, hak kita dah baca sekarang ni, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dihantar anak dia, Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'ayth. Siapa mereka ni? Mereka ni orang kaya, sombong, berlagak, cakap besar, memang keras kepala. Ni jenis Uqbah. Anak dia pun macam tu juga. Tambah-tambah pula pak dia mati dalam peperangan Badar, lagi dia benci ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tengok Al-Walid bin Uqbah ni sampai, sahabat-sahabat Nabi hak garang-garang ni semua duduk belakang Nabi. Semua duduk belakang Nabi. Al-Walid ni kata apa? Hai Muhammad, kami tak suka kamu datang ke Mekah. Yang kamu datang buat apa? Tuan-tuan tahu lah siapa dia yang buka pedang? Yang buka pedang letak di belakang tengkok dia. Tentera Islam pada masa tu pakai topeng. Dia buka pedang, dia letak di belakang tengkok Al-Walid bin Uqbah. Kamu cakap lagi sekali, putus kepala kamu. Ni siapa ni? Pandai-pandai nak ubur orang ni. Tu bahasa dia. Orang sombong, tuan-tuan. Sahabat Nabi ni buka topeng. Tuan-tuan kenal siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Umar tak heran, memang Umar garang. Abu Bakar pijak semut pun tak hati. Tapi bila nak pertahankan Rasulullah, kamu cakap lagi, aku cantas kepala kamu. Dia terkejut. Abu Bakar yang penuh sopan santun berani nak petak dia, terdiam dia. Subhanallah. Nampak tuan-tuan? Macam ni Muhammad, kami tak suka hang balik Muhammad. Kami tak suka hang balik ke Mekah, jangan pijak lagi Mekah. Kalau pijak, nahas kamu. Orang belakang Rasulullah jenguk kepala dia. Siapa yang nahas? Kamu ke atau Muhammad? Hai Walid, balik kamu jilat tungkok Lata dan Uzza. Dia maki tuan-tuan. Hai Walid, balik ke Mekah, kamu jilat tungkok Lata dan Uzza. Walid pun tengok belakang Nabi. Ni siapa pula ni? Berani duk kata kat Tuhan aku ni. Dia buka topeng pula, buka-buka anak saudara dia tuan-tuan, Mughirah bin Syu'bah. Anak menakan dia sendiri, anak menakan Mughirah bin Syu'bah. Kamu anak menakan cakap pada aku macam ni, kamu tu anak menakan aku. Kata Mughirah bin Syu'bah, anak menakan tak anak menakan. Lama-lama balik tuan-tuan, balik menonong gitu balik. Dia sampai di Mekah, orang kafir Quraisy tahan dia. Laporan, report. Kata Al-Walid, hampa jangan duk lawan lah Muhammad. Aku ni kenal Raja Kisra, aku kenal Raja Kaisar, aku kenal banyak raja dalam dunia. Tapi aku tak pernah kenal macam seorang Muhammad yang orang di belakang dia terlalu sayang kepada dia lebih daripada mereka sayang pada diri mereka sendiri. Kalau hampa perang dengan Muhammad, hampa kalah lah. Baliklah, jangan lawan. Jujur aku tak mau lawan pun nak balik. Itulah dihantar utusan nombor 4. Terus sign agreement dengan Rasulullah.
Muhammad boleh masuk Mekah tahun depan. Saya nak cerita apa pada tuan-tuan? Saya nak cerita pada tuan-tuan, bijaknya Rasulullah melayan orang. Kalau main cara kampung, dia layan cara kampung. Kalau main ahli ibadat, dia layan cara ahli ibadat. Kalau orang yang main tu orang sombong, bongkak belagak, dia sombong belongkak jugalah dia tunjuk. Itulah cara melayan orang, tuan-tuan. Kalau dia tu orang boleh bergurau, tuan-tuan boleh bergurau dengan dia. Kalau dia tu guru, jangan duk bergurau pula. Kalau dia orang yang tak boleh bergurau, tuan-tuan dia tepuk belakang dia, duk gelak kiki, tak boleh. Layanlah orang mengikut kepada keadaan dia. Kalau dia sombong, tuan-tuan pun boleh sombong dengan dia. Tuan-tuan boleh sombong dengan dia. Tak tahu Ustaz, anak saya dia gila kereta baru ni beli Mercedes besar. Ni kata apa, yang ni saya jumpa di Kemunting, beli besar tu Ustaz, tak tahu Ustaz. Tuan-tuan, dia kata apa, tak tahu Ustaz, kot tak muat jalan nak masuk rumah kecil, kot tak muat kereta tu besar. Tuan-tuan potong cakap dia. Tu anak beli kereta, tak apa, anak aku beli helikopter, tak tahu nak landing sang mana aku tak tahu. InsyaAllah tuan-tuan, hilang cakap besar dia. Sebab tu tuan-tuan, selepas belajar habis surah Muhammad ni, kita akan belajar pula surah Al-Hujurat. Tuan-tuan kalau nak campur dengan orang, kena belajar surah Al-Hujurat. Al-Hujurat itu mengajar kepada kita cara berkomunikasi, cara bergaul dengan orang. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang yang rajin tanya, yang bukan patut ditanya. Benda tu tak patut ditanya, dia tanya lah. Nanti kerja apa? Gaji berapa? Ada sok-sok tak? Dia sibuk nak tanya tuan-tuan. Kadang-kadang kita beli kereta, dia tanya, ni berapa harga? Sebulan berapa? Apa faedah dia tanya? Bukan dia layan. Macam mana tuan-tuan nak buat pada orang yang rajin tanya benda yang tak patut ditanya? Tuan-tuan kena tanya dia balik. Lawa kereta biasa, kereta bank, sebulan berapa? Tuan-tuan kena tanya dia balik. Awak nak bayar lah. InsyaAllah dia tak tanya. Itulah cara dia tuan-tuan. Ini dalam surah Al-Hujurat sebut. Cara nak raih orang, nak layan orang macam itulah. Dia duk banyak tanya. Cara nak bagi dia senyap, tanya dia balik. Nanti orang kerja apa? Kerja cikgu, gaji berapa? Awak nak bagi lebih lagi kan? Kalau bagi lebih tak apa, aku suruh berhenti kerja dengan. Dah saja tanya lah. Tu banyak-banyak tanya pula. Aku suka dia, aku tapi tahu ambil tahu pula. Lama-lama dia takkan tanya lagi dah tuan-tuan. Bukannya susah. Yang kedua, dalam surah Al-Hujurat itu nak melayan kita macam mana? Nak layan isteri. Orang laki-laki, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kekuatan. Orang laki-laki Allah bagi pada dia kekuatan tenaga. So, saya ingat cerita ahli nujum, Pak Belalang, nujum Pak Belalang. Kan soal-soal negara tu, punya bodoh raja-raja dulu-dulu. Ya, sampai mempertaruhkan negara, nak buat soalan 4 soalan. Soalan ketiga, di manakah letaknya kekuatan hang tua? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Kata dia. Itu cerita kita nujum Pak Belalang. Firam dia jawab, kekuatan datuk hang tua bukan terletak pada huruf, pada kerisnya atau tenaganya. Habis di mana? Terletak pada huruf ta. Ta, waw, alif, ha. Tua. Cubalah ta ganti dengan ba. Ba, waw, alif, ha.